Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Muhammad Jufri. Saya daripada kos CJ Teknologi Kejayaan Elektrik Kuasa IKMC. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang subjek Electrical Principle 2. Saya akan menerangkan tentang motor arus terus. Motor arus terus ialah motor yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanik. Maksudnya tenaga elektrikal kepada tenaga yang melakukan pergerakan mekanikal. Motor ini menggunakan bekalan elektrik sebagai sumber dan menghasilkan tenaga mekanik dalam bentuk daya kilas dan putaran. Motor elektrik ni dia telah digunakan secara meluas dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan moden ini, antara kegunaan yang biasa dilihat ialah kipas, lepas tu blender, pengisar, aircon dan sebagainya. Motor elektrik terbagi kepada dua jenis, iaitu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Jenis motor elektrik ni memperolehi nama dia berdasarkan jenis bekalan yang masuk kepada punca bekalan. Seterusnya, binaan asas motor arus terus ni ada dua, iaitu pemutar dan pemegun. Pemegun ni adalah bahagian yang menghasilkan flux medan magnet. Pemegun ni dipasang pada rangka. Maksudnya seterusnya nombor 2, pemutar. Pemutar ni adalah bahagian yang berputar di dalam motor elektrik. Dia berada di tengah-tengah motor di pemasangan aci. Seterusnya, bahagian utama motor arus terus antaranya adalah anchor. Anchor ialah bahagian motor yang berputar dan merupakan bahagian yang menerima tenaga elektrik. Nombor 2, teras anchor. Berfungsi sebagai elektromagnet untuk menghasilkan medan magnet. Ketiga, belitan anchor. Belitan anchor ni berfungsi untuk mengalirkan arus supaya teras anchor menjadi elektromagnet. Lubang alur. Lubang alur berfungsi sebagai haluan untuk belitan magnet dan memisahkan anchor kepada beberapa ruas. Nombor 5, penukar tertib. Penukar tertib adalah komponen berbentuk silinder yang terdapat di dalam pemutar. Keenam, kutub medan. Kutub medan ialah untuk menghasilkan medan magnet kekal dalam motor arus terus. Ketujuh, berus karbon. Berus karbon ni digunakan untuk membawa arus masuk ke belitan anchor atau keluar dari belitan anchor. Okey, selepas ni saya akan menerangkan cara kawalan motor arus terus. Jadi putaran yang berlaku dalam motor arus terus ini diperolehi daripada saling tindak magnet di antara stator dan rotor. Maksudnya di antara medan magnet pada pemegun dan medan magnet pada anchor. Saling tindak antara medan magnet ini menghasilkan daya kilas yang akan menyebabkan putaran berlaku pada motor ini. Okay, penghasilan daya kilas daripada medan magnet tersebut. Kekuatan daya kilas yang terhasil bergantung pada kekuatan medan magnet di anchor dan kutub medan. Jadi apabila dua magnet saling bertindak, maka daya kilas akan wujud pada pengalir. Arah daya dapat ditentukan dengan petua tangan kiri Fleming. Okay, next, seterusnya jenis-jenis motor arus terus. Motor arus terus ni boleh dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu motor siri, motor pirau dan motor majmuk. Pengelasan ini dibuat mengikut cara penyambungan antara belitan anchor dan punca bekalan. Jadi motor arus terus siri ini ialah siri belitan dan belitan anchor disambung secara bersiri dengan punca bekalan. Ini membolehkan arus permulaan yang tinggi mengalir dan belitan anchor
Keadaan ini menghasilkan daya kilas permulaan yang tinggi. Kedua, motor arus terus spirau. Arus terus spirau menggunakan sambungan selari bagi menyambung antara belitan anchor dan punca bekalan. Motor arus spirau ni lebih sesuai digunakan apabila untuk kelajuan yang malar sama diperlukan dan tidak memerlukan daya kilas permulaan yang tinggi. Ketiga, motor arus terus majmuk. Arus terus majmuk mempunyai dua belitan medan. Satu daripadanya disambung secara siri dengan belitan anchor dan punca bekalan, manakala belitan yang satu lagi disambung secara selari dengan punca bekalan. Ini ialah daripada gabungan antara arus terus yang disebut sebelumnya. Motor arus terus majmuk ini mempunyai daya kilas permulaan yang baik dan memberi kelajuan yang malar. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, motor arus terus ini adalah salah satu daripada antara motor arus terus dan motor arus ulang alik. Jadi motor ni banyak digunakan dalam peralatan elektrik, mudah alih. Contoh peralatannya pemutar pita, alat kereta bermotor, lepas tu hidup CPU komputer, kipas dan lain-lain. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih.